Okay, tuan-tuan, Ganoderma tersebut disebut juga dalam nama saintifiknya Ganoderma bonensi, iaitu dalam kelompok cendawan dan kulat boleh menyebabkan penyakit reput pangkal batang atau RPB dan juga bahagian akar. Untuk makluman tuan, penyakit Ganoderma merebak melalui akar yang memusnahkan sistem saluran air dan nutrien yang dijangkiti mengakibatkan reput batang. Kesan kalau kita lihat pada tanaman kita, terutama kelapa sawit, kita akan dapati pucuk baru tidak akan berkembang, pelepah jadi hijau, warnanya hijau pudar serta kekuningan, layu dan kering, dan akhirnya menyebabkan pokok reput dan tumbang. Selain daripada itu juga kita boleh lihat daripada hasil tanaman sawit kita, iaitu hasil tandan sawit akan berkurangan manakala buah akan kelihatan lebih kecil dan ringan. Spora kulat ini, kalau tuan tengok serangan Ganoderma ini, dia hidup cendawan Ganoderma ini, dan di cendawan itu sendiri terdapat spora atau kulat. Spora ni maksud saya, kalau tuan pegang, dia macam pasir-pasir halus tu di bawah permukaan kulat Ganoderma itu. Dan spora ini, untuk makluman tuan-tuan, sekiranya cendawan itu mati, spora ini masih boleh hidup dan boleh membiak dan boleh bertahan dalam tanah dalam tempoh yang sangat dormant. Bermaksud bertahun-tahun lamanya dan boleh hidup semula atau tumbuh semula, tuan. So, untuk itu tuan-tuan, kita setakat hari ini belum ada satu kaedah atau rawatan yang perfect 100%, sebab amalan kita adalah mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Prevention better than cure. So, alhamdulillah, dengan adanya baja nadi ini yang kita telah analisa dan kita telah kenal pasti, terdapat 3 jenis selain daripada 14 jenis bakteria baik yang wujud dalam baja nadi. 3 daripadanya berfungsi untuk membantu mengurangkan atau melambatkan proses serangan cendawan Ganoderma. Antara jenis bakteria dan yang kita dapati ada dalam baja nadi ialah bakteria Lactobacillus yang berfungsi untuk menguraikan mikrob serta bertindak sebagai prebiotik pada tanaman, atau lebih kita faham, lebih mudah faham, ia boleh menjadi sebagai antibody pada tanaman itu. Selain daripada itu, bakteria yang kedua yang kita dapati dalam baja nadi ialah Trichoderma, yang mungkin tuan dah tahu berfungsi untuk mencegah penyakit reput akar pada tanaman kita serta menyekat penyakit-penyakit lain. Selain daripada itu, terdapat juga dalam baja nadi bakteria yang namanya Hendersonia yang berfungsi melawan dan mencegah Ganoderma serta menghalang jangkitan bawaan tanah. Sebab itu kalau tuan-tuan melalui persoalan tuan, kenapa kalau dah tabur dan mati pokok tu dan kemudiannya cendawan tu masih tumbuh lagi dan wujud lagi. So begitulah keadaannya bila dah kena serang tuan. Untuk mengubatinya tu satu proses yang kita hanya mampu untuk mengawal dan bertahan untuk satu tempoh masa, dan di akhirnya dia tetap juga akan rebah dan mati. Sebab itu dengan penggunaan secara berterusan meletakkan bakteria baik, dan mudah-mudahan dia akan mengawal spora ini dari terus membiak dan makin banyak, dan ia akan bertahan serta menyerang kepada pokok-pokok lain. Sebab itu antara kaedah yang kita syorkan dari segi pembajaan tanaman kelapa sawit, kita syorkan pembajaan rapat di pangkal pokok, sebab antara lain kita tanda ia menyerang pokok dan menyebabkan penyakit RPB, reput pangkal batang tadi, di kawasan yang hampir dengan baja kita, di kawasan yang hampir dengan pangkal tadi, dan boleh mencegah dan menghalang atau melambatkan tempoh serangan. Dan macam juga tuan, kalau manusia, sebab pokok adalah benda hidup, sama macam kita,
Kalau orang kena kanser, dan ini juga disebut kanser tanaman, kalau kena kemo pun, bila dah tahapnya terlalu tinggi, tahap 4, biasanya ada stage 1, stage 2, tahap 2, tahap 3 dan tahap 4. Dan sekiranya ia sampai ke tahap 4, peluang untuk nak memulihkan itu kadang-kadang adalah kebarangkalian yang sangat rendah, tuan. Sebab itu kadang-kadang ada orang kemo sekali, 2 kali, 3 kali dan kadang-kadang 7 kali. Begitu juga dengan penggunaan baja nadi. Sekiranya letak yang pertama dan lepas tu keluar lagi sebab spora terlalu banyak, dan seperti yang tuan tahu, yang saya sebut sebelumnya, boleh hidup dan bertahan dalam sifat yang dormant untuk satu tempoh yang terlalu panjang. Mudah-mudahan dengan solusi yang kita ada melalui 3 mikrob baik yang kita telah dapati dalam baja, yang wujud pada baja nadi ni, boleh membantu peringkat awal sekiranya tuan letak sebelum kena serang. Mudah-mudahan dia tak akan menyerang lah. Dan sekiranya kalau dah kena serang, mudah-mudahan dia boleh bertahan. Maksud saya boleh bertahan pokok tu untuk hidup satu tempoh yang lebih panjang untuk kita dapatkan hasil, dan boleh mencegah untuk dia merebak ke kawasan-kawasan lain, insyaAllah. Mudah-mudahan dengan sikit pemahaman ni boleh buat tuan-tuan lebih jelas dan faham. Dan kalau ada masalah lain-lain yang tuan rasa tak berapa jelas, tuan boleh tanya saya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi